Ayan, kembali lagi dalam segmen Kacamata Bola Sepak. Malaysia versus Thailand yang berlangsung di Stadium Ahmad Tum, Dubai. Game tu adalah asyik terakhir Grup G, di mana Malaysia dan Thailand layak ke pusingan ketiga Piala Asia. Tetapi game ni menentukan siapa nombor 3 dan siapa nombor 4. Dan yang paling penting untuk poin FIFA ranking, di mana kita dapat tengok Tan Chee Ho mengekalkan formasi 4-3-3 dia dan membuat banyak rombakan bermula dari bawah dengan meletakkan Syami Safari di sebelah kiri. Yang macam mana kita tahu, Kobe Ong telah mengutip 2 kad kuning perlawanan sebelum ni dan digantung 1 perlawanan. Di bahagian tengah dikemudi oleh Azam Aziz, Brandon Gan dengan Syafiq Ahmad. Dan strike force kita ada Arif Aiman, Akhil Rashid dan Di Paula. Masih Di Paula dekat situ. Tan Chee Ho masih lagi memberi kepercayaan kepada Di Paula sebagai penyerang tunggal selepas berjaya menjarikan gol penalti menentang Vietnam pada game lepas kan. Kalau dapat kita tengok, Arif Aiman dapat start first 11 kan. So ini bagus untuk negara kita sebagai satu pendedahan awal. Dengan usia dia yang muda, permulaan game sama macam menentang Vietnam hari tu. Kita mengawal game, kita kontrol bola, kita buat passing di kawasan kita sendiri, kita organize kita punya game. Tapi masalah utama masih lagi finishing kita. Tengah kita pada malam tu memang cukup disiplin. Kadang-kadang dapat menembusi pertahanan Vietnam tau. Terutamanya Akhil Rashid yang berjaya memintas bola hasil tekanan yang dilakukan Brandon Gan ke atas keeper Thailand iaitu Chai Bukprom. Akhil Rashid berjaya membawa bola ke dalam kotak penalti, tetapi percubaan dia berjaya dihadang oleh pertahanan Thailand. Skuad Gajah Putih ni sebenarnya turun di kempen kelayakan Piala Dunia ni tanpa pemain high profile orang, iaitu Chanatit Sokrasin yang bermain di Kosodole Sapporo dekat J-League sana kan. Dia dilaporkan injured dan terpaksa diketepikan. Walau bagaimanapun di minit ke-10 Matt Davis dapat membuat bloki penting untuk mendidakkan percubaan pemain Thailand yang berjersey nombor 10 iaitu Thanawat kan, yang cuba untuk membuat clean shot. Pada malam tu kita dapat tengok dengan ketara iaitu masalah komunikasi antara Dion Kuz dengan Syami Safari di sebelah kiri, di mana Thailand banyak kali lepas di bahagian kiri kita. Jadi pada minit ke-11 Thailand datang lagi dari sebelah kiri dengan membuat satu crossing ke tengah tapi agak kuat untuk Supanat Muenta iaitu pemain bawah 18 tahun dia. Aku tabik dengan ketua jurulatih Thailand ni. Sebab apa? Sebab dia berani meletakkan penyerang bawah 18 tahun dia sebagai penyerang utama sehingga bermain 90 minit penuh. Pada minit ke-18 Akhil Rashid sekali lagi boleh meletakkan bola ke dalam jaring, tapi dengan sentuhan pertama dia yang jauh dan ruangnya dapat ditutup oleh Chai Bukprom keeper Thailand. Dan selepas itu Akhil Rashid berjaya membuat satu volley hasil hantaran lintang dari Arif Aiman di minit ke-32. Walaupun Akhil Rashid dihidangkan dengan banyak peluang, tapi bagi aku Akhil Rashid malam tu menunjukkan sedikit kematangan beliau tapi perlu memperbaiki dari segi kompos dalam kotak penalti pihak lawan. Dia kena tenang. Aku rasa kalau dia tenang, dia boleh convert chance tu kepada gol. Tapi kalau kita tengok Thailand pada malam tu menghadapi masalah yang sama, iaitu kekurangan penyudah. Dapat kita tengok pada minit ke-39 melalui Thanawat nombor 10 Thailand, dia berjaya mengatasi Arif Aiman dan membuat shooting melalui kaki kiri dia. Tapi dia punya percubaan tu tinggi melepasi Khairul Azhan. Azam Aziz yang bermain sebagai role defensive midfield pada malam tu dapat membuat satu rebatan luar kotak di kawasan 30 area. Rebatan dia cukup padu, on target, tapi dapat ditepis oleh keeper Thailand Chai Bukprom. Takat 3 game ni melawan UAE, Vietnam dengan Thailand, ini kali pertama aku tengok kita punya midfield dapat buat try jauh yang on target. Percubaan on target ni penting bagi aku sebab possible dia nak muntah dapat ke kita punya striker ke, sekurang-kurangnya dapat corner ke, so kita dapat bagi tekanan dekat opponent kan. Tetapi sekali lagi pertahanan kiri kita dapat ditembusi dan Thailand berjaya membuat lorongan ke tengah, dan sekali lagi penyudah tumpul oleh Thanawat hanya mensia-siakan peluang yang terhidang. Dengan kemasukan tenaga baru iaitu Syafiq Ahmad dan Safawi Rashid yang mana kita tahu duo ni adalah player regular dekat JDT, so dah ada chemistry antara diorang. Dan hasilnya Safawi Rashid berjaya memperolehi sepakan penalti di minit ke-50 setelah kita membuat penetrasi yang kuat dan memaksa pemain Thailand untuk melakukan kesilapan. Dia terpaksa menolak Safawi Rashid daripada belakang dan kita dihadiahkan penalti. Kredit perlu diberi kepada Syafiq Ahmad sebab dia menghidur pergerakan Safawi Rashid yang lari ke dalam kotak penalti dan membuat satu back heel kepada Safawi Rashid dan memaksa pertahanan Thailand melakukan kesilapan. Penalti tu walau bagaimanapun berjaya ditangkap oleh Chai Bukprom di sebelah kiri bawah dia, tetapi dengan kelajuan
dan keadaan bola yang berpusing, bola itu berjaya bergolek dan masuk dalam gol. Jadi kedudukan menjadi 1-0. Jadi dengan jaringan 1-0 yang dijaringkan Safawi Rashid ni, aku harap sebagai moral booster dia untuk kembali ke prestasi sebenar dia macam mana yang dia buat pada tahun 2019. Jadi percaturan Tan Cheng Ho yang memasukkan Syafiq Ahmad dengan Safawi Rashid, aku rasa tindakan yang bijak, sebab dia memberi impact dengan segera kan. Kesefahaman dan chemistry antara dua player ni memang membuahkan hasil geng. Khairul Azhan turut memamerkan persembahan yang baik dengan membuat beberapa save penting. Dapat kita tengok pada minit ke-54 dia berjaya menepis keluar hasil rempatan pemain Thailand dari sebelah kiri dan membuat double save selepas itu pada minit ke-55. So bagi aku, penjaga gol Selangor tu berjaya membalas kepercayaan yang diberi Tan Cheng Ho dengan melakukan reaksi-reaksi pantas pada malam tu. Syafiq Ahmad sekali lagi menjadi perancang penting kita pada malam tu, di mana di minit ke-65 dia berjaya melepasi perangkap offside Thailand dan drive bola ke dalam kotak penalti dan membuat satu setup kepada Zuhelmi di Paula. Tapi Zuhelmi punya shooting tinggi dan yang melepasi yang melia ke atas Cacai Buprom. Jadi keputusan kekal 1-0 hingga whistle penamat yang ditiup oleh pengadil daripada Arab Saudi itu. Dengan kemenangan 1-0 ni, skuad Harimau Melaya menambahkan saingan di tempat ketiga sekaligus melarikan diri ke pusingan ketiga Piala Asia nanti. Dari sudut pandangan Asia Tenggara, Thailand telah berjaya kita tundukkan pada 2-3 tahun kebelakangan ini kan. Dan sekarang Tan Cheng Ho perlu meletakkan Vietnam sebagai target dia ataupun KPI dia untuk membawa Harimau Melaya ni disegani semula di rantau Asia Tenggara ni. Jadi man of the match pilihan aku ialah siapa? Khairul Azhan. Sebab apa? Dia dapat melakukan save-save penting malam tu dan good news kita dapat clean sheet daripada dia. Jadi saingan pusingan ketiga Piala Asia dijangka bermula November ni, tapi katanya ditangguh kepada bulan Februari. Aku tak tahu depends kepada AFC punya decision macam mana. Jadi aku harap Tan Cheng Ho ada masa banyak lagi untuk shortlistkan ataupun dia nak try player-player yang tengah on form kat liga kita serap untuk pusingan ketiga Piala Asia nanti. Kalau boleh Tan Cheng Ho janganlah bawa seorang left back macam Corby Ong seorang. Macam ni dia dah kena dua kat kuning kan. Dah letak Chamil Safari kat kiri. Syah budak tu tikial. Jadi sebelum segmen kacamata bola sepak ni mengundur diri, korang boleh pilih man of the match korang game pada malam tu. Korang boleh drop komen kat bawah. Jangan lupa macam biasa tekan butang subscribe tu geng. Itu saja game review Malaysia Thailand daripada aku. Sehingga kita bertemu lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.